Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Baiklah, bertemu lagi dengan cikgu dalam sesi pembelajaran secara atas talian. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan memasuki sebuah topik baru iaitu langkah berirama. Hari ini cikgu dan murid-murid akan melaksanakan beberapa pergerakan langkah lurus. Sebelum kita memulakan kelas, cikgu nak tanya kepada murid-murid, adakah murid-murid sihat di rumah? Cikgu berharap agar murid-murid sentiasa sihat di rumah dan dijauhkan daripada wabak COVID-19. Seperti biasa, sebelum memulakan kelas, cikgu akan menerangkan objektif yang perlu sama-sama kita capai pada hari ini. Baiklah, jika murid-murid dapat lihat, di sebelah cikgu terdapat objektif yang telah cikgu tetapkan. Antaranya, cikgu berharap pada akhir kelas ini, murid-murid dapat melaksanakan sekurang-kurangnya 2 pergerakan langkah lurus daripada permainan yang dinamakan Super Smash Fight dengan lakuan yang betul. Seterusnya, cikgu berharap pada akhir kelas ini, murid-murid dapat membezakan pergerakan langkah lurus berdasarkan gerakan lokomotor dengan betul. Yang terakhir, cikgu berharap sepanjang sesi kelas ini, murid-murid dapat melibatkan diri secara aktif dalam melakukan aktiviti yang telah dirancang oleh cikgu. Baiklah murid-murid, bagi memulakan aktiviti pertama, kita akan melakukan aktiviti pemanasan badan dengan melaksanakan senaman yang cikgu beri nama senam lampu isyarat. Baiklah, bagi melaksanakan aktiviti ini, murid-murid perlu melihat papan tanda yang terdapat di sebelah lampu isyarat yang cikgu akan paparkan sebentar nanti. Di dalam papan tanda tersebut, terdapat aktiviti yang perlu kita laksanakan. Apa pula fungsi lampu isyarat? Baiklah, jika lampu isyarat menunjukkan warna hijau, murid-murid perlu melaksanakan aktiviti seperti biasa. Tetapi jika warna itu bertukar kepada warna kuning, bermaksud murid-murid perlu memperlahankan aktiviti tersebut. Dan apa pula terjadi jika traffic light berwarna merah? Ia bermaksud murid-murid perlu rehat dan menarik nafas sebelum melaksanakan aktiviti seterusnya. Baiklah, jika semua sudah bersedia, jom kita laksanakan senam lampu isyarat. Pastikan murid-murid berdiri di kawasan yang lapang dan selamat dan berjauhan daripada objek-objek yang menghalang seperti meja ataupun kerusi. Lampu bertukar hijau bermaksud kita akan memulakan aktiviti. Sekarang kita akan lari setempat. Kita akan tunggu lampu untuk bertukar warna. Baiklah, lampu bertukar warna merah. Sekarang murid-murid boleh rehat dan menarik nafas. Baiklah, lampu kembali hijau dan papan tanda menunjukkan lompat bintang. Jadi kita akan laksanakan lompat bintang. Kita tunggu lampu untuk berubah warna. Lampu bertukar berwarna kuning, bermaksud kita akan memperlahankan pergerakan kita. Okey, lampu dah bertukar berwarna merah, bermaksud kita perlu rehat dan menarik nafas. Okey, lampu sudah bertukar berwarna hijau, jadi kita akan laksanakan aktiviti yang tertulis di papan tanda. Lampu berwarna kuning bermaksud kita akan memperlahankan pergerakan kita. Pastikan murid-murid melakukan aktiviti dengan penuh semangat. Lampu bertukar berwarna merah, bermaksud murid-murid boleh berehat dan menarik nafas. Lampu kembali berwarna hijau dan papan tanda menulis high knee. Jadi kita akan laksanakan aktiviti high knee. Lampu berwarna kuning bermaksud kita akan memperlahankan pergerakan kita.
Lampu kembali berwarna hijau. Okey, lampu sudah bertukar berwarna merah dan papan tanda menulis rehat dan tamat. Wah, tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid kerana berjaya melakukan senam lampu isyarat sebentar tadi. Baiklah, sekarang kita akan memasuki topik pembelajaran kita, iaitu langkah berirama. Apakah yang dimaksudkan dengan langkah berirama? Langkah berirama ataupun dikenali sebagai senam irama merupakan pergerakan senam yang kita lakukan dengan iringan muzik. Selain itu, langkah berirama merupakan sebuah latihan bebas yang kita lakukan mengikut irama. Irama di sini bermaksud tempo yang terdapat di dalam muzik. Baiklah murid-murid, langkah pertama yang kita akan pelajari pada hari ini ialah langkah step close. Sebelum memulakan, cikgu nak minta murid-murid untuk berdiri dan ikut apa yang cikgu lakukan sebentar nanti. Bagi memulakan langkah step close, kita akan berdiri tegak dan merapatkan kaki. Kemudian kita akan menggerakkan kaki kanan ke arah kiri diikuti kaki kiri untuk merapatkan kedua-dua kaki. Kemudian kita akan menggerakkan kaki kiri pula dan diikuti kaki kanan. Okey, kita ulang sekali lagi. Gerakkan kaki kanan diikuti kaki kiri. Gerakkan kaki kiri diikuti kaki kanan. Okey, cikgu akan demonstrasikan jika dilakukan dengan laju. Kita akan melaksanakan aktiviti ini bersama-sama dengan iringan muzik selepas ini. Bagi yang masih kurang faham, sekali lagi cikgu tunjukkan kaki kiri kemudian kaki kanan. Kaki kanan diikuti kaki kiri. Sekarang kita akan lakukan dengan iringan muzik pula. Semua berkawan satu-satu orang, hooray. Semua berkawan satu-satu orang, hooray. Semua berkawan satu-satu diikuti gula batu. Dan semua berkawan pulang ke busur, berjumpa Ratu Semut. Bum 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 bum. Semua berkawan dua-dua orang. Sekarang kita akan belajar pula langkah polka. Kita akan mulakan dengan berdiri tegak dan rapatkan kaki. Langkah kaki kanan ke hadapan dan bawa kaki kiri ke kaki kanan. Sekarang kita akan melangkah kaki kiri pula diikuti oleh kaki kanan. Seterusnya kaki kiri ke hadapan diikuti oleh kaki kanan. Dan cikgu akan tunjukkan sekali lagi. Kita akan melangkah kaki kanan ke hadapan dan diikuti kaki kiri. Kemudian kaki kiri pula dilangkah ke hadapan diikuti kaki kanan. Kemudian melangkah kaki kanan ke hadapan diikuti kaki kiri. Senang bukan pergerakan polka ini? Sekarang cikgu akan menunjukkan pergerakan laju langkah polka. Cikgu harap murid-murid dapat ikut apa yang cikgu lakukan ini. Baiklah, selepas ini kita akan belajar langkah yang lebih kurang dengan langkah polka, iaitu langkah Scottisher. Langkah Scottisher dimulakan dengan melangkah kaki kanan ke hadapan. Kemudian kita akan langkah kaki kiri ke hadapan. Langkah sekali lagi kaki kanan ke hadapan dan kaki kiri hop. Hop bermaksud kita angkat lutut kita. Sekali lagi cikgu akan tunjukkan. Kita akan langkah kaki kanan, langkah kaki kiri, langkah kaki kanan dan kaki kiri hop. Langkah tu seperti langkah kamu berjalan. Kita akan tunjukkan sekali lagi. Kanan, kiri, kanan, hop. Okey, faham semua? Okey, ini pergerakan laju jika kita lakukan langkah Scottisher dengan kadar yang lebih laju. Okey, cikgu akan tunjukkan sekali lagi. Kanan. Kemudian kita akan langkahkan kaki kiri ke hadapan. Lepas tu kaki kanan balik dan hop. Sama juga berlaku jika kita mulakan dengan kaki kiri. Kiri, kanan, kiri, hop.
Ingat step yang cikgu ajar ini, kiri, kanan, kiri, hop. Okey, tengok pergerakan laju yang cikgu lakukan. Selepas ini kita akan lakukan pergerakan ini dengan iringan muzik pula. Semua berkawan satu-satu orang, hooray. Semua berkawan satu-satu orang, hooray. Semua berkawan satu-satu diikuti gula batu. Dan semua berkawan pulang ke busur, berjumpa Ratu Semut. Bum 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 bum. Semut berkawan dua-dua orang, hooray. Semut berkawan dua-dua orang, hooray. Semua berkawan dua-dua jodoh lopai bergembira. Dan semua berkawan pulang ke busur, berjumpa Ratu Semut. Bum 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 bum. Sebagai info tambahan, langkah Scottish berasal daripada perarakan tradisional orang Scotland. Baiklah, untuk langkah lurus terakhir kita akan belajar langkah grapevine. Mulakan dengan berdiri tegak dan rapatkan kaki. Kemudian kita akan menyilang kaki kanan melalui hadapan. Pastikan disilang melalui hadapan. Kemudian kita akan merapatkan kaki supaya kita dapat berdiri tegak. Sekarang kita akan menyilang melalui belakang pula. Tadi hadapan, ini belakang pula. Tetap kaki kanan dan rapatkan kaki. Baiklah, cikgu akan tunjukkan sekali lagi. Kaki kanan disilang melalui hadapan. Kemudian kita akan rapatkan kaki. Kemudian kita akan silang kaki kanan juga tetapi melalui belakang pula. Okey, kemudian kita akan rapatkan kaki. Faham semua? Sekarang cikgu akan tunjukkan pergerakan laju langkah grapevine. Tak apa, perhatikan dulu apa yang cikgu lakukan, kemudian kita akan belajar perlahan-lahan. Baiklah, sekarang untuk ke arah kanan pula, kita akan menyilang kaki kiri melalui hadapan. Okey, yang pertama kita akan silang melalui hadapan dulu. Kemudian kita akan rapatkan kaki. Tadi dah hadapan, kita silang pula melalui belakang. Kaki kiri melalui belakang dan rapatkan kaki. Sekali lagi cikgu tunjukkan. Kaki kiri disilang melalui hadapan. Okey, pastikan silang melalui hadapan. Kemudian kita akan rapatkan kaki. Kemudian kita akan silang melalui belakang pula. Pastikan melalui belakang dan rapatkan kaki. Okey, ini adalah pergerakan laju langkah grapevine. Bagi yang kurang faham, murid-murid boleh ulang balik video ni dan lihat langkah yang telah cikgu ajar sebentar tadi. Kita akan laksanakan dengan iringan muzik pula. Semua berkawan satu-satu orang, hooray. Semua berkawan satu-satu orang, hooray. Semua berkawan satu-satu diikuti gula batu. Dan semua berkawan pulang ke busur, berjumpa Ratu Semut. Bum 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 bum. Semut berkawan dua-dua orang, hooray. Semut berkawan dua-dua orang, hooray. Semua berkawan dua-dua jodoh lopai bergembira. Dan semua berkawan pulang ke busur, berjumpa Ratu Semut. Bum 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 bum. Semut berkawan tiga-tiga orang, hooray. Semut berkawan tiga-tiga orang, hooray. Semut berkawan tiga-tiga, Nana angkat gula-gula. Dan semua berkawan pulang ke... Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid kerana berjaya melaksanakan keempat-empat aktiviti langkah lurus sebentar tadi. Baiklah, sekarang kita akan melakukan aktiviti permainan kecil yang cikgu beri nama aktiviti Super Smash Fight. Baiklah, sebelum memulakan permainan tersebut, cikgu akan menerangkan bagaimanakah permainan ini dilaksanakan. Okey, untuk permainan ini terdapat 4 pusingan yang akan kita lalui. Pada setiap pusingan terdapat
karakter-karakter kartun yang akan bertanding antara satu sama lain. Karakter-karakter tersebut terdiri daripada Mario, Luigi, Greninja, Pikachu dan lain-lain. Bagi setiap pusingan, murid-murid perlu memilih salah satu watak kartun yang murid-murid rasakan mampu memenangi pertandingan tersebut. Setelah murid-murid memilih watak tersebut, murid-murid perlu melaksanakan aktiviti yang terdapat di bahagian murid-murid. Sebagai contoh, jika murid-murid memilih Pikachu, murid-murid perlu melaksanakan aktiviti yang terdapat di dalam bahagian Pikachu. Baiklah, kemudian setelah melaksanakan aktiviti, kita akan melihat karakter-karakter tersebut bertanding dan kita akan lihat siapa yang akan menang. Pada akhir pusingan, cikgu nak tengok berapakah kemenangan yang berjaya murid-murid perolehi. Baiklah, jika murid-murid sudah bersedia, cikgu nak minta murid-murid untuk berdiri di kawasan yang lapang dan jauh daripada objek-objek yang menghalang seperti meja, kerusi dan lain-lain. Jika murid-murid sudah bersedia, jom kita lakukan permainan Super Smash Fight. Pusingan pertama di antara Luigi dan Mario. Baiklah, yang memilih Luigi perlu melaksanakan step close dan yang memilih Mario perlu melaksanakan lunges. Pusingan kedua di antara Greninja dan Pikachu. Murid-murid yang memilih Greninja perlu melaksanakan langkah Scottish Share dan murid-murid yang memilih Pikachu perlu melaksanakan langkah Grapevine. Dimenangi Pikachu. Siapa menang angkat tangan? Baiklah, round ketiga antara Mega Man dan Pac-Man. Murid-murid yang memilih Mega Man perlu melakukan toe touch dan murid-murid yang memilih Pac-Man perlu melaksanakan langkah polka. Tahniah kepada yang memilih Pac-Man, anda juara. Baiklah, pusingan terakhir di antara Yoshi dan Kirby. Murid-murid yang memilih Yoshi perlu melakukan high knee dan murid-murid yang memilih Kirby perlu melakukan step close.
pemenangnya ialah Yoshi. Tahniah murid-murid. Wah, tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid kerana berjaya melaksanakan aktiviti Super Smash Fight sebentar tadi. Baiklah, cikgu nak minta murid-murid berikan tepukan kepada diri sendiri. Baiklah, sebelum mengakhiri kelas, kita akan melakukan aktiviti penyusukan badan supaya kita terhindar daripada kecederaan selepas melakukan aktiviti fizikal. Cikgu minta murid-murid untuk terus berdiri dan kita akan laksanakan aktiviti penyusukan badan. Menarik nafas sebanyak 3 kali. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Baiklah, sekarang kita akan menolak pipi kiri kita ke arah kanan. Kemudian kita akan menolak pipi kanan pula ke arah kiri. Kemudian kita akan menolak kepala kita ke atas. Dan kita akan menolak kepala kita ke bawah. Pergerakan-pergerakan ini adalah bagi meregangkan otot leher murid-murid. Dalam murid-murid, seterusnya kita akan pegang bahagian atas kepala dan tarik ke bahagian kanan. Kemudian kita akan menukar tangan pula, menarik ke arah kiri pula. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan menarik tangan kanan menggunakan tangan kiri. Ini bagi meregangkan otot bahu murid-murid. Kemudian, kita akan menarik pula tangan kiri menggunakan tangan kanan. Seterusnya, kita akan menarik siku kanan menggunakan tangan kiri melalui belakang kepala kita. Tukar tangan. Baiklah murid-murid, pergerakan ini adalah untuk meregangkan otot di bahagian triceps. Seterusnya, kita akan membuka sedikit bukaan kaki dan menolak badan ke arah kanan. Kemudian, kita akan menolak pula badan kita ke arah kiri. Pergerakan ini bagi meregangkan otot yang bernama oblik ataupun otot di bahagian abdomen murid-murid. Seterusnya, kita akan membengkokkan badan ke belakang. Ini bagi meregangkan otot di bahagian perut murid-murid. Kemudian, kita akan menolak badan kita ke bawah bagi meregangkan otot di bahagian belakang kita. Kemudian, kita akan menolak ke hadapan pula. Ini juga bagi meregangkan otot belakang kita. Alhamdulillah, tamat sudah aktiviti kita pada hari ini. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kerana memberi sepenuh kerjasama dan melibatkan diri secara aktif sepanjang cikgu melaksanakan aktiviti PDPR pada hari ini. Baiklah, cikgu akan merumuskan secara ringkas apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Baiklah, pada permulaan kelas, kita telah melakukan aktiviti yang diberi nama senam lampu isyarat. Kemudian, kita telah belajar dan melaksanakan bersama-sama aktiviti langkah lurus seperti aktiviti step close, polka, Scottish dan grapevine. Baiklah, seterusnya kita berjaya melaksanakan permainan yang diberi nama Super Smash Fight. Okey, dan yang terakhir kita telah melaksanakan aktiviti penyusukan badan bersama-sama. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja kelas cikgu pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid seronok dengan kelas cikgu pada hari ini. Sebelum mengakhiri kelas, cikgu ada menyediakan latihan untuk murid-murid lakukan sebagai pengukuhan terhadap topik yang telah kita pelajari pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid melaksanakan latihan tersebut kerana cikgu akan memeriksa siapa yang buat dan siapa yang tak buat. Baiklah murid-murid, berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Cikgu berharap murid-murid menjaga kesihatan di rumah dan dijauhkan daripada wabak COVID-19.
Terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.